Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Memandangkan kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, saya juga ingin mengucapkan salam Aidilfitri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini bagi sesi Sahabat Sastra at Sembang Ilmu. Saya Fadli Idris dan saya mewakili Yayasan Warisan Melayu MHF. Sesi ini dianjurkan bersama Pusat Pengajian Melayu NUS atau lebih dikenali NUS MSS dan juga Majlis Bahasa Melayu Singapura MLCS. Sesi hari ini yang berjudul Nilai Warisan Budaya, Bahasa, Sastra dan Seni Berlanggam bahagian 2 akan menampilkan 4 panelis muda dan tidak lupa juga naib pengerusi MHF, Dr. Azhar Ibrahim, seorang pensyarah yang tidak asing lagi di Jabatan Pengajian Melayu NUS selaku moderator bagi sesi ini. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya menjemput rakan dari MLCS, Saudara Muhammad Fahmi Azmi. Dengan segala hormat, dipersilakan Saudara Fahmi. Terima kasih Fadli. Salam sejahtera semua. Pertama sekali nama saya Fahmi. Saya mewakili pihak Lembaga Warisan Negara ataupun NHB serta Sekretariat kepada Majlis Bahasa Melayu Singapura atau lebih dikenali sebagai MBMS. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa dengan kami pada hari ini. Saya rasa begitu tidak sabar untuk mendengarkan perkongsian daripada sahabat sastra kami. Jadi izinkan saya berkongsi sedikit. Sahabat sastra merupakan sebuah inisiatif belajar daripada pihak Jawatan Kuasa Persuratan daripada Majlis Bahasa Melayu Singapura. Jawatan Kuasa Persuratan ini diketuai oleh Dr. Azhar Ibrahim dan yalah itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya kembalikan waktunya kepada Fadli. Terima kasih Saudara Fahmi. Sekarang ni mungkin saya menjemput Dr. Azhar untuk memulakan sesi pada pagi ini. Dipersilakan Dr. Azhar. Ya, baik. Terima kasih Saudara Fadli, Saudara Fahmi ya. Teman-teman yang lain ya. Mula pertama saya harus sebut di sini selamat hari raya. Maaf zahir batin ya. Maaf hari Sabtu sebegini ya, hujung minggu Lebaran ini anda khasnya ya teman-teman kita yang akan berbagi kertas nanti mereka tak dapat keluar raya ya, Hikmah, Suraya, Huzairi, Ahalah ya. Jadi suatu pengorbanan Syawal sebenarnya ya. Pasti di bulan Ramadan anda sibuk ya mengurusi peperiksaan masing-masing, kemudian harus baca pula untuk ini ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman dan juga teman-teman yang mengikuti kita di sini lewat Zoom dan juga di layar Facebook ya. Baik, kita mulakan sekarang ya. Moga-moga majlis ilmu kita ini mendapat berkat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat pagi dan terima kasih kerana mengikuti program ini. Sebenarnya teman-teman, ini adalah bahagian kedua ya, daripada nilai warisan budaya, bahasa, sastra dan seni berlanggam. Bahagian pertama sudah dilakukan pada bulan lalu yang kita menampilkan 5 pemakalah kalau boleh kita sebut ya. Saudara Khairul Haq ya, Saudari Diana, Saudari Nur Ain, ya, Saudara Ilya dan juga Saudari Nur Huda Ramli ya. Apa yang menarik dalam program kita kali ini, kita gabungkan teman-teman dalam Sahabat Sastra ya yang kita tadi Fahmi sebut ya di bawah naungan Majlis Bahasa Melayu Singapura dan kita masukkan dalam Sembang Ilmu yang sebenarnya adalah suatu program khas ya. Sebenarnya dah jadi program apa ya, program signature ya kalau boleh kita sebut ya. Program dari Malay Heritage Foundation ataupun warisan Warisan Melayu Singapura ya, Yayasan Warisan Melayu Singapura. Dan kita gabungkan ini dan tambah menarik pula selain teman-teman daripada pusat pengajian tinggi kita yang dalam kumpulan Sahabat Sastra ini, kita tampilkan juga 3 peserta dari luar ya, 2 dari Malaysia dan seorang dari Indonesia, iaitu pada yang sesi lalu adalah Cik Nur Huda Ramli dari Malaysia ya, yang juga telah sempurna menyampaikan, dan kali ini kita ada 2 dari luar, iaitu saudara Wan Huzairi dari Malaysia dan saudara Ahala Sauro dari Indonesia. Jadi
Ini benar-benarlah Nusantara kita nak ini. Jadi biarkan teman-teman dalam sahabat sastra kita dapat kita boleh sebut duduk sama rendah, tinggi sama berdiri sama tinggi lah, gitu-gitu ya. Jadi kita dapat belajar antara satu sama lain. Saya sangat sebenarnya jujur berbangga dengan penampilan teman-teman kita di sini. Saya rasa ada semangat yang baru bahawa warisan kebudayaan, kesusastraan dan kesenian kita adalah sebahagian daripada artikulasi pemikiran kita. Satu kepedulian bahawa lewat bahan sastra itu juga kita membicarakan tentang persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Jadi sastra ini bukan berlegat pada hal-hal yang estetis saja, tetapi ada sisi yang namanya iaitu sisi politika, estetika dan juga persoalan yang lebih besar, iaitu bagaimana kita dapat membangun kemandirian ilmu kita sendiri lewat korpus khazanah keilmuan kita, iaitu sastra, seni dan sebagainya. Baik, teman-teman, dalam format siri kita ini, setiap seorang sudah pun sebenarnya memilih topik, dan saya hanya menasihat sedikit-sedikit saja. Dan formatnya adalah setiap seorang akan membicarakan selama 15 minit, semua akan bicara dan kemudian lepas tu kita akan buka sesi soal jawab. Jadi sesi kita pagi ini akan dimulai dengan Cik Nur Hikmah. Cik Nur Hikmah Muhammad Ali adalah siswa yang saya rasa sudah banyak tampil di beberapa platform di Singapura, di Perpustakaan Negara, di SWF, dan beliau adalah anak didik dari pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura, dan saya rasa Cik Hikmah dan Cik Suraya ni barusan habis tahun 4 mereka, honors program mereka di Jabatan Pengajian Melayu. Jadi ayuh kita dengarkan dari Cik Nur Hikmah. Cik Nur Hikmah sudah bersedia? Baik, silakan. Terima kasih Dr. Azhar. Saya kongsikan slide saya. Ya, silakan. Selamat pagi kepada Dr. Azhar, teman-teman sahabat sastra dan pihak penganjur, dan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Hari ini saya akan membincangkan tentang novel Sadina karya A. Samad Said yang diterbitkan pada tahun 1961, sebuah karya yang telah mengalami pasang surut badai kritikan dan penerimaan novel yang berubah-ubah sepanjang zaman. Judul asal karya ini adalah Gerhana dan ia menceritakan tentang kehidupan penduduk di sebuah kampung pada zaman 1950-an Singapura, iaitu zaman pasca Perang Dunia Kedua. Penduduk di Kampung Kambing keadaan mereka sangat miskin dan melarat disebabkan kesan-kesan peperangan, dan ia juga berputar di sekitar watak-watak utama seperti Hilmi, seorang anak muda yang baru sahaja berpindah ke Kampung Kambing bersama ibunya, dan juga Sadina, iaitu seorang pekerja seks atau pelacur yang terpaksa melacurkan dirinya disebabkan keadaan miskin dan kemiskinan hidup dan juga tidak mempunyai kelulusan pendidikan yang tinggi. Jadi kita dapat melihat bagaimana karya ini boleh dilihat sebagai satu karya yang sangat sensitif, dan sehingga kan karya ini yang sebenarnya dihasilkan untuk pertandingan menulis novel anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1958 hampir ditolak dan tidak dapat diterima sama sekali. Jadi apa sebabnya? Kerana para pengadil melihat seolah-olah aliran ceritanya membela pelacur atau pelacuran, dan tambahan pula ada kata-kata yang mirip kepada pengertian lucah yang disebut di dalam novel itu. Dan ini dilihat seolah-olah akan merosakkan pemuda-pemudi yang membacanya. Ini saya petik kata-kata daripada salah seorang pengadil dalam pertandingan tersebut. Jadi pembacaan dan lensa moralistik pengkritik yang membaca Sadina serta kemunculan aliran-aliran sastra yang berubah-ubah seperti sastra Islam menyebabkan Sadina ini
ada kalanya diangkat atau dikritik sebagai teks yang tidak selaras dengan moral-moral baik. Namun yang pastinya walau apapun pandangan pengkritik Salina, tidak ada yang dapat menafikan kesusastraannya bukan sahaja dari segi kebahasaan, tetapi yang lebih penting adalah gagasan besar kemanusiaan yang paling jelas dan menonjol dalam karya ini. Ini yang kita dapati apabila kita membaca teks Salina sendiri dan menilai apakah sebenarnya isi idea Salina yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, novel ini sebenarnya bukan tentang watak Salina sahaja, tetapi ia berkisar seputar semua watak, terutama sekali watak Silmi, seorang anak muda yang berpindah ke kampung kambing bersama ibunya Khadijah. Bilik yang disewa daripada salah seorang penduduk di situ, Kurupaya Sami di kampung kambing itu sebenarnya bukan sebuah bilik tetapi sebuah kandang kambing yang dipasangkan pemisah untuk menjadikan bilik-bilik berasingan. Ini menunjukkan betapa miskinnya orang ramai selepas Perang Dunia Kedua sehinggalah mereka terpaksa menetap dalam keadaan yang sangat daif. Jadi kemiskinan menjadi tema yang sangat kuat dan berterusan yang konsisten daripada awal sehingga ke akhir novel. Dan ia menunjukkan kemiskinan serta kesan-kesannya terhadap penduduk kampung kambing. Dan salah satu kesannya adalah terpaksa melakukan pekerjaan yang dianggap hina seperti pelacuran. Ini ada beberapa petikan kata-kata daripada novel yang anda boleh baca sendiri. Saya akan teruskan dan anda boleh melihat sendiri apa kata-kata yang saya ambil daripada novel ini. Jadi seperti yang saya sebutkan kesan peperangan tadi, salah satunya boleh dilihat pada seorang jiran Silmi iaitu Siti Salina. Beliau menyambut Silmi dan Khadijah dengan sangat baik ke kampung itu dan sentiasa membantu mereka sehingga kan Silmi menganggap Salina sebagai kakaknya sendiri. Sepanjang novel ini, pekerjaan Salina tidak didedahkan secara eksplisit, tetapi kita tahu bahawa Salina bekerja sebagai seorang pelacur atau pekerja seks untuk menyara dirinya dan teman lelakinya yang bersekedudukan dengannya iaitu Abdul Fakar. Kedua-dua perkara ini menjadi sasaran kritikan kerana novel ini dianggap tidak mengutuk atau mengkritik pekerja seks dengan jelas. Tetapi kritikan ini tidak begitu berasas pada pandangan saya kerana sepanjang novel ini kita tahu bahawa pekerjaan Salina menjadi bahan bualan penduduk kampung kambing dan ia juga dikecam terutama sekali oleh Pak Haji Karman, seseorang yang melambangkan golongan agamawan di kampung itu. Beliau adalah seorang lelaki tua yang berperanan mengajar ilmu agama dan Al-Quran kepada penduduk kampung kambing. Jadi beliau merupakan melambangkan elemen keagamaan dan sebagai wakil golongan agamawan yang memandang rendah terhadap pekerjaan Siti Salina. Tapi benarkah novel ini mengiakan pelacuran atau pekerja seks? Jawapan saya tidak dan tidak semudah itu. Malahan novel ini mengkritik pemikiran hitam putih atau moralistik yang mendasari soalan seperti ini dengan menggambarkan sebuah imej dan representasi perempuan dan pekerja seks yang bersifat realis humanis sehingga apa yang kita dapat dari novel ini adalah gagasan besar iaitu kemanusiaan universal dan empati terhadap golongan yang tersepit dan tidak terbela sehingga terpaksa menjadi pekerja seks untuk menyara hidup. Ia juga menunjukkan kegagalan institusi-institusi sosial termasuk golongan politik, agamawan dan sebagainya yang tidak dapat melindungi golongan ini sehingga kan mereka terpaksa melakukan pekerjaan seperti ini. Jadi aliran realis humanis ini sebenarnya tidak hanya wujud pada Salina, bahkan karya lain yang muncul pasca Perang Dunia Kedua. Ihsamat Said dan Usman Awang berkata, kesusastraan bukanlah taman bunga tempat orang sesekali datang berehat-rehat menghirup udara segar dalam masa lapangnya. Kesusastraan ialah rumah dan kehidupan manusia yang berombak dan bergelombang dengan denyut nafas dan degup jantungnya. Kesusastraan Melayu moden yang bertunas dari zaman sesudah perang bukan sahaja membawa gaya baru dalam pengucapannya tetapi juga mengalirkan kesedaran baru yang meletakkan kenyataan-kenyataan hidup pada tempatnya yang benar.
Dan ketika A. Samad Said menulis tentang watak-watak seperti Salina dan perempuan lain sepertinya, beliau tidak menggambarkan mereka sebagai watak satu dimensi yang hanya jahat atau baik sahaja. Bahkan kita dapat melihat pelbagai sisi kepada watak Salina sebagai seorang pekerja seks, sebagai seorang jiran yang baik, berbudi kepada semua di kampung kambing, sebagai seorang perempuan yang mempunyai hasrat dan cita-cita tinggi, tapi malangnya tidak dapat mencapai cita-cita tersebut disebabkan keadaan hidup yang tersepit selepas peperangan. Dan jika kita membaca Salina, kita terpaksa memecah belenggu pemikiran moralistik atau hitam putih kerana tidak mungkin kita hanya melihat satu sahaja sisi Salina dan menghukum atau menghakimi Salina dengan satu sisi sahaja. Dan A. Samad Said dapat menulis kemanusiaan Salina dengan sangat baik dan kompleks. Justru tidak adil sekiranya kita hanya melihat sisi Salina pada satu dimensi sahaja. Ini yang saya maksudkan dengan gambaran realis humanis yang tidak meromantisasi keadaan hidup Salina tetapi menggambarkannya secara humanis. Penulisan beliau ini juga sebenarnya lahir dari kebiasaan pengalaman hidup sendiri. Dulu beliau pernah berkata, ketika itu saya tinggal di Rangoon Road, Singapura, di sebuah rumah yang diduduki oleh lebih 25 orang yang terpaksa menggunakan satu jamban dan satu bilik mandi. Saya sendiri 5 orang dalam sekeluarga dan kerana begitu sempit bilik kami, saya biasanya tidur di ambil luar berjiran dengan kandang lembu. Jadi semua gambaran yang terdapat di Salina bukan sahaja gambaran realis berdasarkan imajinasi atau pemikiran beliau, tetapi juga berdasarkan realiti yang berlaku pasca peperangan di Singapura. Saya juga ingin menyentuh tentang representasi perempuan dan pekerja seks yang sangat humanis yang digambarkan dalam novel ini, yang sangat berbeza dengan imej dominan yang kita dapat lihat tentang pekerja seks dalam media Melayu. Ini berdasarkan pengamatan saya sendiri yang membesar dengan menonton, melihat, membaca segala media Melayu sama ada TV, berita, radio Melayu di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Bagi saya segala imej atau representasi golongan pekerja seks ini sentiasa digambarkan melalui lensa moralistik atau sensational. Lensa moralistik ini sangat dominan dalam menganalisa gejala sosial dan bagi saya ini adalah satu masalah. Kalau kita menggunakan contoh novel Salina, dengan menggunakan lensa yang moralistik untuk menghakimi keadaan beliau, kita akan hilang dua perkara, iaitu yang pertama, sisi kemanusiaan Salina yang bukan sahaja baik budi pekerti beliau tetapi juga perasaan, hasrat dan keinginan, cita-cita, kekecewaan, kehampaan dan trauma dan sebagainya. Dan ini semua akan hilang sekiranya kita tidak melihat sisi kemanusiaan sisi Salina. Dan ini juga berlaku apabila kita melihat contoh-contoh naratif tentang perempuan atau pekerja seks di dalam media dominan. Kita tidak bertanya apakah kisah hidup mereka contohnya. Kenapa mereka ada di sini? Siapa yang mereka tanggung? Dan apa sebenarnya kisah di sebalik keadaan mereka? Dan yang paling penting sekali, bagaimanakah institusi sosial kita telah gagal untuk membela dan melindungi mereka sehingga kan mereka terpaksa melakukan pekerjaan seperti ini. Ini perkara kedua yang saya rasa akan hilang dengan pembacaan dan lensa moralistik sekiranya ia terus dominan, iaitu kritikan terhadap institusi sosial termasuk golongan politik dan golongan agamawan yang menyebabkan atau memburukkan lagi masalah-masalah struktural, kesan masalah struktural seperti kemiskinan. Dan masalahnya akan terus berlaku kerana masalah-masalah struktural ini tidak mungkin akan boleh mereka selesaikan pada tahap individu atau personal. Ia memerlukan semua tangan daripada pelbagai institusi sosial yang dapat mengeluarkan mereka daripada lingkaran kemiskinan. Jadi pembacaan moralistik ini yang meremehkan gagasan besar kemanusiaan yang mewarnai novel Salina telah lama
telah lama ada, bahkan ada pengkritik dan pembaca hari ini masih menggunakan lensa seperti ini. Ini yang saya dapati sebagai satu contoh, seorang Profesor Syed Khairuddin Al-Junaid telah dalam membuktikan kebobrokan agama dan kerosakan moral orang Melayu sehingga terpaksa diselamatkan oleh pendidik dan para dermawan Arab. Beliau mengatakan bahawa novel Sadina ini menggambarkan moral laxness atau kelonggaran moral orang Melayu pada zaman 1950-an. Saya berpendirian pada pendapat saya, sastra ini tidak ada dosa dan boleh ada pelbagai interpretasi terhadap apa-apa sahaja teks. Tetapi semua interpretasi ini harus terbuka kepada kritikan dan ia harus adil kepada konteks di mana teks ini wujud. Oleh itu saya sangat tidak setuju dengan pembacaan seperti ini kerana walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, keburukan pelacuran dan salahnya di sisi agama sangat jelas dalam kritikan salah seorang watak iaitu Pak Haji Karman terhadap Sadina serta bualan penduduk Kampung Kambing tentang Sadina. Dan pembacaan moralistik begini juga tidak mengambil kira konteks di mana novel Sadina dan penulis ini Samad Said sendiri yang menuliskan berdasarkan pengalamannya melalui kesusahan hidup selepas peperangan. Ini tidak bermakna bahawa perempuan seperti Sadina ataupun penulis sendiri kurang bermoral atau tidak mengindahkan ajaran Islam. Tetapi ekoran terdesak atau terpaksa untuk melacurkan diri yang disebutkan oleh Sadina sendiri. Di sini Sadina berkata, siapa yang ingin hidup berdosa dalam dunia ini? Tak ada seorang pun. Cuma kadang-kadang orang terpaksa. Ya, terpaksa. Jadi pembacaan teks tanpa konteks ini membawa kepada satu pembacaan dan kritikan yang bagi saya sangat tidak adil. Di sini Sadina mengajarkan kita bahawa kita perlu kepada keanjalan minda yang boleh melihat apa yang betul dan salah, tetapi pada masa yang sama juga menghargai dan melihat sisi kemanusiaan Sadina serta dapat melihat faktor-faktor struktural dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan golongan seperti Sadina ini wujud. Dan bagi saya kesalahan yang lebih besar adalah kegagalan institusi sosial, politik dan agama yang tidak dapat melindungi nasib mereka. Saya ingin mengakhiri pembentangan ini dengan dua petikan kata. Satu daripada penulis novel Sadina sendiri, iaitu Samad Said. Beliau mengatakan, saya ingin mengingatkan umum bahawa dalam satu zaman kehidupan masyarakat ini pernah berlaku peristiwa sayu dan pedih tentang bagaimana bahana perang boleh mewarnakan kehidupan seseorang. Ketika menulisnya dahulu, memang saya tidak terfikir ataupun merancang secara berpesan untuk menjadikan karya ini sebuah karya mendidik. Saya hanya ingin menghantar sebuah kisah realis yang wajar kita renungi dan adili sendiri dengan memberikan tafsiran atau hukumannya. Saya sendiri tidak bersedia menjadi seorang moralis yang palsu. Saya hanya ingin menjadi penyampai sebuah kisah yang saya harap bakal membuka fikiran umum tentang wujud kesan perang yang sangat merosakkan. Dan petikan yang terakhir, ini merupakan petikan daripada Pramodia Anantatur yang juga merupakan sumber inspirasi kepada penulis Samad Said sendiri. Beliau mengatakan tentang kemanusiaan. Jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatanmu setajam mata helang, pemikiranmu setajam pisau cukur, perabaanmu lebih speaker dari para dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kempun. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Hikmah. Ya, suatu pemaparan. Saya rasa pagi-pagi kita sudah dibahangkan dengan satu bacaan yang disebut beliau realis humanis itu. Ya. Jadi kalau kita maklum novel yang besar ini Sadina ini sudah dipentaskan banyak dibicarakan pernah juga sepanjang saya mengajar ada yang mengeluh ini kalau orang baca ni nanti boleh jadi macam Salina. Itu maaflah saya karut lah itu kan sebuah novel kalau orang itu mau jadi seperti kupu-kupu malam atau tak perlu baca novel
ya, baca hari ini besok jadi kupu-kupu malam. Bukan begitu hidupnya. Ya. Orang jadi seperti itu adalah kerana terdesak, dan cerita itu berkenaan dengan gejala perang, betul tak? Ya. Perang yang menghimpit, bukan saja mungkin perang, mungkin saja dalam hari ini permasalahan struktural yang sangat menghimpit ya kelas bawahan, ya, kerana mereka terpaksa tidak ada cara pendapatan, bekerja dengan baik, ya, saluran kerja yang sedia ada, jadi akhirnya terhimpit dengan kerja seperti itu. Ya. Jadi ini memerlukan apa? Satu cara kita memandang. Kalau kita lihat sang penulis itu melukiskan ya betapa payah geritnya ya wanita seperti itu yang ya kita boleh senanglah tepis bergelumang dengan dosa, tetapi mereka itu terhimpit dalam kesusahan. Di mana suara kita? Ya, kalau menuding jari senang saja. Oh, ni semua orang dosa masuk neraka. Saya rasa kalau gitu dunia ni senang saja, hitam putih ya. Tapi tidak ada belas kasihan ya, bagaimana mengeluarkan mereka dari himpitan. Dan saya rasa novel seperti ini mengajak kita berfikir. Dan saya rasa perjalanan hikmah sendiri ya, dari tanggapan di luar dan membaca sendiri dan melihat bahawa ada keberpihakan di tempat kita yang perlu. Saya rasa itu yang sangat penting. Ya. Jadi karya sastra kita harus dibaca dengan serius. Bukan sekadar nak masukkan orang dalam neraka atau nak hantar orang ke syurga. Ya. Saya rasa itu yang harus kita jelas kegunaan sastra. Baik, kita beredar daripada persoalan urban slum itu ya, urban slum ya, masalah orang yang hidup di ghetto itu ya pada zaman Salina itu dipaparkan oleh Isa Mas. Sekarang kita masuk kepada sebuah pemaparan ya daripada Ahala Sauro yang akan membicarakan seorang tokoh Indonesia yang terkenal, penulis pasti, dan juga seorang ilmuwan iaitu Seno Gumira Adiyarma ya. Dan banyak daripada isu-isu yang diangkat oleh Seno Gumira juga saya rasa tidak kurang ya, sisi kemanusiaannya, keras dengan kritikannya ya, tetapi pandai juga bermain-main ya dengan medan sastra itu ya. Baik, Ahala silakan. Dan Ahala teman-teman, saya perkenalkan sedikit, beliau sekarang sedang asal Indonesia, sedang melanjutkan masters di peringkat di Jabatan Pengajian Melayu, di Universiti Nasional Singapura atas scholarship dari pemerintah Indonesia. Ya, jadi saya rasa tahun ini insya-Allah saudara Ahala akan tamat pengajian beliau. Moga-moga dia sukses terus, dan sebenarnya beliau bukan anak sastra sebenarnya. Ya, beliau adalah seorang santri dan beliau mengkaji berkenaan dengan persoalan penggusuran tanah dan gerakan Islam liberatif ya di Jawa Timur. Ya. Tanpa berlengah lagi masa, ayo kita mengundang saudara Ahala Sauro untuk menyampaikan pemaparan beliau. Silakan saudara. Oke, terima kasih Dr. Azhar. Sebagaimana dijelaskan Dr. Azhar di awal, judul yang saya kutip di sini adalah tentang keseharian di Jakarta, menyingkap pemikiran Seno Gumira Adiyarma tentang kelas menengah perkotaan. Sebelum kita masuk mengenai apa pemikiran-pemikiran dan cerita-cerita unik yang dituliskan oleh Seno, saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil beliau. Beliau ini juga seorang jurnalis yang memulai karirnya sangat dini, sejak muda, kemudian melahap bacaan-bacaan banyak, termasuk dia terinspirasi dari Rendra, kemudian Sapardi, kemudian ada teman-teman seniornya beliau juga semacam Budi Dharma. Kemudian kalau kita melihat tulisan-tulisan dari Seno, dia seringkali mendokumentasikan kehidupan sehari-hari dan juga mengkritik kondisi sosial budaya dan politik kontemporer. Dan juga ada kampanye-kampanye yang terus digaungkan, semacam mendukung kemudian kebebasan berbicara, kemudian publikasi, kemudian menulis isu-isu yang tabu dan sensitif dengan bahasa-bahasa yang unik dan menggelitik. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Dr. Azhar. Nah,
Di antara karya-karya beliau yang sangat banyak, saya hanya memasukkan segini saja. Tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kelas menengah perkotaan, seringkali orang merujuk kepada karya yang beliau yang menarik ini, mengenai Tiada Ojek di Paris, Jazz, Parfum dan Insiden, dan juga Dunia Sukap. Tulisan ini merupakan kumpulan dari esai-esai yang ditulis dalam kurun waktu 2000 hingga 2006-2007. Kemudian Dunia Sukep ini lebih kekinian, 2008 sampai 2014-15. Kemudian Jazz, Parfum ini juga sama. Dan tulisan-tulisan yang lain tidak kalah menariknya juga, menyinggung tentang kehidupan urban di perkotaan, akan tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Tulisan-tulisan beliau ini cukup unik ketika beliau menghadirkan cerita, kemudian di akhir mengkaitkan dengan kritik-kritik terhadap kondisi-kondisi kekinian di masyarakat. Misalnya pelanggaran HAM, kemudian ketidakadilan, dan kemudian ketidakhadiran otoritas dalam kemudian menjamin keberlangsungan hidup di masyarakat yang tenang. Oke, kita akan mulai dengan salah satu bab dalam tulisan Seno yang kemudian mengutip tentang bagaimana dia melihat ruang kota. Karena pada dasarnya dari tulisan-tulisan ini beliau melihat dari kacamata analisis kultural atau kajian budaya dalam melihat kota, bagaimana dia mengimajinasikan kota sebagai salah satu kota kontemporer, kota yang kemudian mengalami proses urbanisasi dalam modernitas dengan kebudayaan yang terhubungkan dengan modernisme. Dalam artian Jakarta sebagai ruang hidup, kemudian ruang yang sangat besar di mana orang dari seluruh penjuru Indonesia datang kemudian untuk bekerja di sana. Ada unsur-unsur tarik ulur antara tradisional dan juga modern yang tumbuh dalam ruang-ruang Jakarta. Jadi tidak sepenuhnya apakah Jakarta ini sepenuhnya metropolitan atau lain sebagainya, dan kemudian dampaknya terhadap masyarakat sekitar disinggung oleh Seno di awal. Dia mengutip Barker kemudian untuk melakukan kategorisasi. Sebenarnya Jakarta itu seperti apa? Dia menguraikan inner city, kemudian postmodern dan global city. Inner city ini sebagaimana dielaborasikan oleh Seno, melihat ada ruang-ruang di mana kelas menengah mulai bergeser dari pusat kota kemudian ke pinggiran, kemudian memunculkan kelas-kelas baru, membuat komunitas-komunitas tersendiri yang seringkali eksklusif. Akan tapi kelas-kelas miskin, kelas-kelas kelompok-kelompok ke bawah itu juga ada yang kemudian terdampak dari apa yang dilakukan oleh kelompok kelas menengah ini. Bahkan semacam ada penggusuran dan juga perampasan lahan dan juga pemaksaan untuk penjualan tanah oleh warga-warga yang ada di sana. Kemudian ada kategori postmodern city. Dia menyebut contohnya ini semacam kota di Amerika, Los Angeles. Kan tetapi kota-kota besar seperti itu juga memiliki unsur-unsur di mana eksploitasi terhadap kelas-kelas buruh sangat intens dan tinggi di sana. Dan kemudian ketika menyinggung mengenai global city, apakah Jakarta termasuk global city? Kemudian si Seno hanya mengutip dan kemudian tertawa. Untuk menuju ke sana kita masih jauh, dan kondisi Jakarta ini dalam pandangan Seno berada di tengah-tengah antara postmodern, meskipun faktor lokalitas juga akan membuatnya tidak terlalu sama. Jadi Seno lebih melihat apa yang terjadi, pembacaan dia mengenai Jakarta bisa dikategorisikan sebagai kota postmodern. Kemudian yang unik adalah ketika Seno ini menggambarkan masyarakat Jakarta dengan istilah Homo Jakartensis atau manusia individu Jakarta. Karena meskipun Jakarta ini kota besar, ibu kota, kemudian sentral dari pusat kegiatan bisnis maupun pemerintahan di Indonesia, ada unsur-unsur sisi tradisionalitas dan modern ketika dihadapkan dengan kota-kota berbagai dunia yang menjadikan mereka sebagai referensi utama. Ini yang menjadikan Seno menilainya sebagai hal yang unik.
Lanjut. Kemudian buku-buku yang ditulis oleh Seno mengenai perkotaan yang saya baca singkat dalam beberapa waktu kemarin, ada yang unik ketika kita membaca Tiada Ojek di Paris, Dunia Sukap, Just Parfum, dan Insiden. Karena cerita-cerita ini sangat sederhana, jadi saya membaca Seno ini semacam saya ngobrol sama Seno. Kayak ngobrol di tempat kafe, warung kopi, kemudian beliau bercerita tentang cerita-cerita yang sederhana, kemudian di belakang ada kritik yang kemudian menghantam realitas. Oh, semacam ini kondisi sosial, realitas politik di sekitar kita. Dia membaca kota melalui 3 konteks, dalam artian identitas kota, masalah sosial di jalanan, dan juga gegar budaya masyarakat di Jakarta. Apa yang dia uraikan di sini, dalam konteks ini dia menjelaskan bahwasanya apa yang tertera yang dituliskan oleh para sastrawan, para pegiat-pegiat sastra yang selama ini menuliskan tentang Jakarta, itu tidak bisa dinafikan bagaimana mereka meleburkan representasi dari institusi dan ideologi dari seorang penulis tersebut untuk melihat bahwasanya oh seperti ini pembacaan penulis atau sastrawan terhadap kota atau fenomena tersebut. Bagi kritikus budaya perkotaan seperti Seno, investigasi atau kritik terhadap teks budaya bukanlah tujuan akhir dari dirinya, melainkan titik awal yang penting untuk kritik masyarakat urban, untuk menumbuhkan kesadaran bahwasanya persoalan-persoalan sosial ketika otoritas tidak hadir, kemudian orang-orang tidak memiliki kesadaran terhadap isu tertentu, bisa muncul dari pembacaan-pembacaan investigatif dan kritik terhadap teks-teks budaya. Kemudian dia kemudian ada poin di mana menyinggung mengenai apa yang disebut oleh Fabre sebagai ruang kota yang memiliki fungsi sebagai instrumen berpikir dan bertindak. Karena fasilitas-fasilitas serupa yang terdapat di kota-kota lainnya yang bukan kota besar itu seringkali terhambat karena tidak menjadikan ruang kota yang besar itu sebagai instrumen berpikir dan bertindak. Seringkali kota-kota yang jauh kemudian di ujung-ujung itu seringkali tidak ada wacana maupun diskurs yang digaungkan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok epistemik atau kelompok-kelompok anak-anak muda yang giat untuk kemudian membaca. Nah, kemudian ada penulis Cahyani ketika dia melihat pembacaan terhadap Seno ini melihat bahwasanya dia mengkategorisasikan 3 hal, Jakarta, jalanan, dan kota sebagai ruang paling dominan untuk memproduksi relasi sosial bagi individu-individu dalam bertindak. Dan ketika dituangkan dalam teks, maka melihat 3 hal ini adalah ruang paling dominan untuk melihat diskurs tentang Jakarta itu sendiri. Kemudian mengenai saya kemudian mencoba untuk menyelami tentang tulisan-tulisan Seno. Bagaimana sih Seno ini melihat kelas menengah di kota Jakarta? Dia melihat ada 2 poin yang kemudian menjadikan kesadaran kelas menengah kota itu ketika terdapat persoalan-persoalan tentang fragmentasi, segregasi, dan polarisasi sosial terkait isu-isu yang ada di sana. Dan juga ada semacam beberapa kelompok yang mungkin sadar dan maupun tidak tentang persoalan-persoalan tentang kelompok-kelompok yang terdampak dari apa yang mereka lakukan. Kemudian di tengah meningkatnya persoalan tersebut ada kriminalitas, ada kerusuhan, ada ketidakamanan. Kemudian menjadikan kelas menengah tersebut sadar untuk meningkatkan keamanan individunya ke level yang lebih tinggi. Ditandai dengan adanya rumah bertembok tinggi, kemudian satpam bersenjata, dan kamera pengintai yang ada di berbagai tempat. Nah, seringkali dalam persoalan tentang kelas menengah, apa yang terjadi di Jakarta khususnya, ada pola yang kemudian disebut sebagai keterasingan. Dia mengutip berbagai karya-karya puisi yang ditulis oleh Sobron dan juga Toto Bahtiar untuk menunjukkan yang ditulis tahun 1950-an yang menunjukkan kondisi keterasingan tersebut. Ini sebenarnya puisi, tapi saya kutip dalam 1 kalimat. Ada poin di sini ketika melihat karena aku bukan di tempatnya,
bulan berlayar, hatiku hambar, malam begini, malam berbisa, karena aku bukan di tempatnya. Karena aku bukan di tempatnya ini kemudian dibaca Seno sebagai apa ya? Di era 1950-an, 60-an itu orang-orang manusia-manusia Jakarta yang dalam bahasa Seno disebut Homo Jakartensis itu telah mengalami kondisi keterasingan, kondisi kesendirian dalam waktu itu. Kemudian Totoh Bahtiar juga mengurai di sini dengan menyebutkan, oh kota kekasih, tekankan aku pada pusat hatimu. Karena mengalami kehidupan kota yang sangat individu, kemudian sangat fokus kepada diri mereka masing-masing tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Bahkan sesama orang yang tinggal berbeda tembok pun tidak mengenal satu sama lain. Nah, kemudian dalam slide sebelum terakhir ini, saya ingin menunjukkan langsung teks-teks dari Seno yang kemudian melihat, yang kemudian melihat tentang Jakarta. Yang pertama, kutipan menarik mengenai tulisan Ojek Sudirman dan Tamrin, tiada ojek di Paris sebagai isu utama. Dia melihat bahwasanya apa yang dia tulis di sini adalah bentuk dari bagaimana dia melihat apa yang tidak tercatat oleh banyak orang tentang hal sederhana tentang ketergantungan masyarakat Jakarta terhadap ojek. Mungkin sekarang sudah berubah konteksnya karena transportasi online ada yang semacam sering kita pakai. Dan dalam hal ini kritik di akhir ternyata mengkritik masyarakat Jakarta yang kemudian cukup tidak semua, sebagian yang kemudian malas untuk kemudian berjalan kaki, kemudian sangat menggantungkan diri dengan moda transportasi, sekaligus mengkritik infrastruktur transportasi yang kurang memadai di kota besar. Ada poin selanjutnya mengenai tulisan tentang mudik. Orang Jakarta yang seringkali berasal dari orang-orang daerah, kemudian melihat mudik ini sebagai fenomena yang unik karena di tengah modernitas orang-orang Jakarta, mereka tidak bisa menafikan bahwasanya mereka berasal dari daerah-daerah yang jauh, kemudian kembali ke kampung-kampung mereka. Seno menyebut sebagai aktivitas mudik merubah orang Jakarta sebagai homo mudikensis dan juga homo kampungensis. Ini unik istilahnya Seno ini. Saya juga, Seno bisa memunculkan kata-kata yang unik. Tapi dari tulisan-tulisan mengenai teater absurd permudikan yang di dalam Jakarta ini, kemudian Seno itu kemudian memberikan ruang kritik terhadap orang-orang Jakarta bahwasanya mereka itu termasuk bagian dari Indonesia yang lebih jauh dari sana, daerah-daerah kampung atau yang jauh, agar sisi tradisionalitas dari apa yang mereka menempel dalam identitas mereka tetap kemudian dilestarikan dan dijaga sehingga tidak ada keterasingan, tidak ada ketercerabutan ketika mereka masuk di kota-kota besar. Kemudian kritik mengenai fenomena kelas menengah yang ada di Jakarta dengan tulisan tentang dasi dan sendal jepit yang melambangkan sendal jepit sebagai hal yang informal, santai, dan juga orang-orang yang berdasi sebagai konstruksi dari apa yang disebut sebagai kemapanan. Kemudian Seno melihat bahwasanya nilai-nilai yang tertuang dalam politik identitas bekerja tersebut ini adalah konstruksi. Tidak ada nilai yang esensial dalam kebudayaan. Cara pandang terhadap orang yang memakai dasi dan sendal yang kemudian dipertentangkan di kehidupan masyarakat Jakarta, dalam bahasa Seno melihat sebagai ini adalah konstruksi yang memerlukan perendahan yang lain untuk menunjukkan ketinggian budaya. Artinya kelompok-kelompok yang kemudian berdasi ini melihat orang-orang yang memakai sendal jepit sebagai orang-orang yang melihat dengan sebelah mata. Kondisi-kondisi ini yang kemudian melanggengkan gap sosial yang ada di masyarakat, kemudian inequality atau kemudian gap-gap sosial, karena identitas penguatan yang dimulai dari bagaimana politik identitas bekerja. Oke, kemudian satu lagi, ya ini sebelum terakhir, tulisan unik Seno ini karena hikmah tadi menyinggung tentang identitas wanita, kemudian keperempuanan. Ada tulisan Seno yang menyinggung tentang hal tersebut.
ketika Seno menulis judul buku tentang dilarang menyanyi di kamar mandi. Ini judulnya sangat unik dan kemudian sangat orang kalau melihat, oh ini nyentrik sekali Seno menulis seperti ini, dilarang menyanyi di kamar mandi. Padahal apa yang dia utarakan di sini adalah kritik tentang masyarakat kota Jakarta yang memiliki pandangan sangat patriarki terhadap perempuan. Dan kemudian kritik-kritik tersebut oleh Seno kemudian dilemparkan kepada kritik terhadap isu yang lebih besar pada waktu itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah waktu itu yang melarang pertunjukan teater koma untuk tampil. Dan padahal teater tersebut tidak bermaksud apa-apa kecuali berkarya dan mengekspresikan diri. Sama halnya dengan perempuan yang bernyanyi di kamar mandi tanpa ada maksud apa-apa yang oleh orang-orang di Jakarta itu mereka larang dengan seperti itu. Artinya ya di satu sisi Seno melihat ada sisi cara pandang patriarki yang kemudian ingin dihantam oleh Seno itu sendiri. Mungkin ya ini sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan Seno menutup dengan ungkapan ketika jurnalisme berbicara dengan fakta, sastra mampu berbicara untuk menunjukkan kebenaran. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ahala. Ya. Saya pikir kalau kita bicara tentang Seno ini ya, seperti para sastrawan besar yang lain ya, tak mungkinlah 15 menit ya, karena karyanya sungguh luar biasa banyak. Dan apa yang menarik dari Seno dari pandangan saya adalah, walaupun beliau banyak menggabungkan banyak perspektif bacaan dari pasca modernisme ya, postmodernism, tapi ujungnya itu pasti ada keberpihakan beliau. Artinya dia tidak berhenti, macam ada orang postmodernis itu tak ada komitmen ya. I just describe, I'm not committed to it because I need to be above everyone else. Ya. Tapi kalau Seno itu tidak, ya. Kalau dia kritik itu sepertinya memang caranya itu deconstructing, ya. Tapi ujungnya itu keberpihakan beliau sangat jelas. Beliau berpihak pada mereka yang ditindas oleh rejim, mereka yang terpinggir oleh kapitalisme, ya. Mereka yang dinafikan oleh patriarki, ya. Mereka yang dinafikan dalam sejarah dan sebagainya. Jadi saya rasa di sini ya agak menarik. Boleh memakai bumbu-bumbu, rambu-rambu dari pemikiran kritis postmodernis, tetapi selalu berbalik kepada pangkal itu, yaitu ya memanusiakan manusia yang dinafikan kemanusiaan. Ya. Baik, terima kasih saudara. Baik, dari Seno kita sekarang ya ini agak menarik ya, semua yang karya-karya moden. Tinggal seorang saja daripada Cik Suraya Suhairi. Cik Suraya memilih pembacaan daripada sebuah teks lama iaitu syair Siti Zubaidah. Ya. Dan ayo kita dengarkan dari beliau, dan ini agak menarik saya rasa kerana anak didik pengajian Melayu umumnya boleh baca sastra klasik, boleh baca sastra moden dan begitu beginilah. Ayo kita dengarkan daripada Cik Suraya. Silakan Cik Suraya. Okay, terima kasih Dr. Azhar dan Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana telah meluangkan masa pada hari ini. Dan hari ini saya akan bentangkan sebuah analisis bagi syair Siti Zubaidah Perang Cina, iaitu sebuah sastra klasik, dan tajuk pembentangan saya adalah Wirawati, Emansipasi atau Ketundukan Wanita. Jadi sedikit asal-usul tentang syair Siti Zubaidah Perang Cina. Asal-usul syair ini dan juga penulisnya kita tidak dapat dikesan, tetapi ianya dipercayai ditulis pada tahun 1840, dan pada waktu itu juga atau sejajar dengannya ada juga sebuah lagi syair iaitu syair Sultan Abdul Muluk yang juga diterbitkan pada tahun 1847. Dan berikut merupakan watak-watak utama dan juga ada karangan penting bagi syair ini. Jadi sedikit sinopsis, syair Siti Zubaidah bermula dengan kelahiran Zainal Abidin atau Sultan Zainal, iaitu anak kepada Sultan Darmasha dan juga Permaisuri Tua. Dan satu hari beliau bermimpi atas gerangan seorang wanita, dan kerana mimpi itu beliau pun berhijrah ke sebuah tempat untuk mencari wanita tersebut, lalu kawini dengan wanita itulah, dan wanita itu merupakan Siti Zubaidah. Beliau terpesona apabila mendengar Siti Zubaidah membaca Quran di tempat itu.
Dan Siti Zubaida merupakan seorang puteri, tetapi beliau tidak memegang mahkota itu, dan beliau ingin belajar mengaji bersama ayahnya. Dan tetapi identitinya sebagai seorang puteri itu tidak diketahui oleh Sultan pada mulanya, dan hanya akan diketahui pada pertengahan syair itulah. Dan selain daripada beliau, ada juga puteri sejarah yang dijadikan sebagai puteri kedua atau isteri kedua bagi Sultan Zainal Abidin. Beliau diberikan oleh ayahnya kerana Sultan Zainal telah membantu kotanya apabila dimasuki oleh tentera untuk perang lah. Dan apabila mereka kembali ke Kembayat, iaitu tempat Sultan Zainal Abidin, mereka juga ditemu oleh tentera Cina pula. Dan tentera Cina ini merupakan sebuah pasukan puteri-puteri Cina, dan Sultan Zainal juga terhambat oleh mereka, dan disebabkan itulah Siti Zubaida menyamar sebagai seorang pahlawan lelaki, dan akhirnya dapat menyelamatkan Sultan Zainal Abidin. Jadi motif disguised heroine ini dikemukakan dalam buku Mulaikah Hijaz, dan disguised heroine ini merupakan sebuah motif yang digunakan banyak dalam sajak-sajak atau syair-syair pada waktu itu. Dan motif ini ialah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pahlawan lelaki untuk menentang musuh, dan pada akhirnya kembali sebagai seorang wanita, dan ganjarannya ialah datang dalam bentuk darjat atau hormat yang lebih tinggi dalam negara itu. Dan penggunaan motif ini ialah untuk memberi agensi kepada watak wanita untuk supaya tidak senyapkan atau silence dalam syair-syair tersebut. Dan penglibatan aktif ini mendekatkan mereka dalam hal ehwal istana luar daripada konteks domestik atau konteks dalaman istana itu tersendiri. Dan pandangan atau penggunaan motif ini mungkin menjadi sebuah pandangan alternatif kepada pemikiran bahawa wanita ialah seorang yang lemah, tetapi dalam pembincangan hari ini kita akan ungkaikanlah bahawa adakah penggunaan motif ini memberikan pandangan alternatif ataupun mampu menegakkan status quo dalam masyarakat tersendiri. Jadi ciri-ciri wanita dalam syair Siti Zubaida dicontoh sebagai seorang wanita yang ideal atau seorang wanita yang sempurna. Dan dalam petikan ini, empat ciri atau syarat-syarat isteri yang diidamkan ialah beliau harus mempunyai harta, keturunan, kecantikan dan juga keagamaan. Dan penekanan terhadap ciri-ciri fizikal juga diketarakan apabila mereka menggambarkan Siti Zubaida. Dan Siti Zubaida dalam syair ini, beliau taat kepada suaminya dan amat lemah lembut dalam pertuturan dan tingkah lakunya. Beliau juga tangkas apabila menjadi seorang wirawati, dan apabila beliau menjadi seorang sultan, apabila menyamar sebagai sultan, beliau mempunyai karisma yang amat kuatlah. Dan jadi syair ini juga menunjukkan ada ketidakseimbangan kuasa ataupun power dynamics dalam di antara watak lelaki dan watak perempuan, dan juga di antara watak-watak perempuan juga. Jadi misalnya wanita bangsawan menjalin hubungan politik antara kaum melalui perkahwinan. Jadi seperti mana yang dibincangkan tadi tentang Puteri Sajarah, beliau dikahwinkan kerana Sultan Zainal dapat membantu kotanya apabila diserang oleh tentera-tentera. Dan seringkali perjanjian atau perkahwinan itu disetujui oleh pihak lelaki saja. Jadi di antara Sultan Zainal dan juga ayah Puteri Sajarah tanpa meminta izin ataupun puteri-puteri ini tidak mempunyai suara atas perkahwinan mereka sendiri. Dan di antara watak-watak perempuan pula, kuasa mengikut darjat di dalam istana merupakan sesuatu yang mendiktat kuasa mereka di dalam istana. Jadi pada awalnya permaisuri tua iaitu ibu kepada Sultan mempunyai kuasa yang total dalam istana, dan beliau juga kerana pilih kasih antara menantu, beliau lebih menyukakan Puteri Sajarah kerana mempunyai darjat yang lebih tinggi. Beliau mampu mendiktat kedudukan dalam istana, dan dari situ juga Puteri Siti Zubaida diketepikan atau tidak diindahkan dalam istana itu sendiri. Dan keterikatan wanita dalam pertalian perkahwinan juga menonjolkan peranan wanita terhadap bidang
domestik dalaman istana. Jadi kuasa beliau untuk memanipulasi politik negara hanya terhad dalam istana dan tidak keluar ataupun tidak dapat mendapat kuasa yang lebih menyeluruh. Dan ini juga dapat dilihat apabila perangan bukan kerja perempuan. Jadi disebabkan itulah mungkin Siti Zubaidah harus menyamar sebagai seorang lelaki untuk dapat masuk ke dalam arena perang itu. Jadi kini kita akan lihat bahawa adakah motif ini berkesan untuk meningkatkan agensi wanita. Jadi pertamanya ialah keterbalikan ciri-ciri maskulin dan feminin. Jadi mulaikah melihat bahawa untuk motif ini untuk berkesan, yang lelakinya harus menjadi feminin dan yang wanitanya harus mendapat ciri-ciri maskulin. Dan maskulin dari sini ialah berani untuk berperang dan tidak takut mati, dan feminin ialah lemah dan harus diselamatkan. Jadi di sini kita lihat bahawa Sultan Zainal terhambat dan beliau tidak mempunyai kuasa apa-apa, beliau tidak boleh selamatkan diri beliau sendiri dan harus menanti isterinya untuk selamatkan dirinya lah. Dan menyamar ini menjadi simbol untuk masuk arena perang dan juga simbol untuk mendapatkan ciri-ciri maskulin. Jadi ada sebuah adegan dalam syair ialah Sultan Zubaidah juga kerana beliau lemah dan harus diselamatkan, ini dilihat sebagai sesuatu yang mendatangkan malu atau disgrace dengan atas tahta dia sebagai seorang sultan. Dan dari situ saya ada satu soalan ialah bahawa mengapa tidak peperangan itu diketuali oleh kedua-dua wanita? Kerana peperangan itu di antara China dan juga kota itu ialah pasukan China atau tentera China itu juga merupakan puteri-puteri China. Jadi kenapa tidak Siti Zubaidah sebagai seorang puteri sendiri boleh mengetuai dan tidak harus menyamar. Tetapi mulaikah melihat bahawa penegasan untuk menentang atau tujuan untuk menentang itu belum selesai dengan kemenangan Siti Zubaidah saja dan harus mendapatkan pampasan bagi rasa malu yang dihadapi oleh Sultan. Dan untuk mendapatkan pampasan ini, beliau harus mempunyai kuasa yang lebih daripada hanya membunuh puteri-puteri China ni atau memenang perang itu. Dan dengan cara ini beliau harus mendapatkan kuasa untuk bersepakat dengan sultan-sultan, dan cara yang Siti Zubaidah ataupun gelaran barunya itu Sultan Syahar memilih ialah untuk mengawinkan puteri-puteri China itu dengan sultan-sultan yang tawan mereka yang tertawan. Ya, dan dengan cara itu peranan wanita dalam politik luar negara sekali lagi terikat dengan perkahwinan antara kaum. Jadi dengan cara itu juga kerana puteri-puteri China itu telah kalah, beliau dikahwinkan atau masuk ke dalam kota-kota lain. Dan puteri-puteri China itu sekaligus harus memeluk agama Islam. Dan dari sini juga ada sebuah petikan iaitu cara Sultan Syahar ataupun Siti Zubaidah mendapat sepakat oleh sultan-sultan yang lain. Dan dengan cara itu martabat wirawati Cina kini hanya dipandang kepada nafsu dan daya mereka yang lemah, dan dari sini menunjukkan ciri-ciri feminin atau kewanitaan, dan untuk menundukkan mereka akhirnya dikahwinkan. Dan pemahaman ini tidak dipersoalkan oleh Siti Zubaidah walaupun sekarang sudah berpeluang mendukung tahta. Jadi dari sini mungkin kita dapat melihat bahawa Siti Zubaidah walaupun beliau sudah mendapat kuasa itu, beliau juga memahami atau internalize perkara seperti sistem patriarki atau misogyni dalam tempat itu sendiri, dan beliau tidak menggunakan peluang ini untuk keluar daripada pemikiran yang awam pada masa itu. Dan juga bagi Siti Zubaidah, beliau dapat memilih madu sendiri. Jadi jika kita lihat sebelum beliau menyamar sebagai seorang lelaki, beliau tidak begitu dapat memilih madu sendiri, iaitu Puteri Sajarah, iaitu isteri yang kedua. Beliau tidak dapat masuk campur dalam hal ihwal rumah tangga, tetapi selepas kerana peperangan ini beliau mendapat kuasa untuk memilih madunya sendiri, iaitu Ruqyah dan juga seorang puteri Cina untuk menjadi isteri ketiga dan keempat sultan. Dan ini juga menegakkan status quo, iaitu berpoligami dalam waktu itu walaupun diberikan agensi sebagai seorang wanita.
Dan ini juga bagi saya melihat bahawa ada perbezaan darjat di antara wanita-wanita dalam syair inilah. Jadi bukan sahaja agensi mereka sebagai seorang yang menyamar menjadi lelaki, tetapi mereka juga atau watak-watak yang menyamar ini juga mempunyai darjat ataupun kuasa yang berbeza kerana kedudukan mereka dalam istana. Jadi misalnya Siti Zubaidah dan Puteri Ruqyah, kedua-dua mereka menyamar sebagai seorang lelaki, tetapi pada akhirnya Siti Zubaidah sebagai isteri pertama diberikan martabat yang lebih tinggi dan mendapat kedudukan yang tinggi dalam istana sebagai pemimpin. Dan pada masa yang sama Puteri Ruqyah tidak diberikan perhatian atau kuasa yang setinggi Siti Zubaidah, dan beliau hanya diiktiraf oleh Siti Zubaidah sebagai seorang yang tidak dapat disamakan dengan orang lain, tetapi perkahwinan sekali lagi menjadi ganjaran hanya kerana pertaliannya dengan Sultan, dan hal ini sahaja yang dapat menaikkan statusnya dalam negara. Dan pada masa yang sama Siti Zubaidah dan Puteri Sejarah juga dikelihatan sebagai seorang yang baik dan seorang yang jahat, dan hal ini dapat dilihat apabila Puteri Sejarah harus hanya dilihat sebagai seorang yang iri hati kerana beliau tidak mahu hidup bermadu ataupun tidak rasa bahawa kasih sayang yang beliau raih itu sama dengan madu-madu yang lain. Tetapi kita juga harus ingat bahawa Puteri Sejarah juga tidak dapat memilih atau tidak dapat menyertakan suara dalam hal ihwal perkahwinan Sultan. Dan jadi Puteri Sejarah hanya dijadikan contoh yang jahat ataupun ciri-ciri wanita yang tidak harus dicontohi, manakala Siti Zubaidah hanya dapat dilihat sebagai seorang yang sempurna dan ideal pada kacamata masyarakat. Jadi rumusannya ialah syair ini dapat menunjukkan peranan dan juga ciri-ciri wanita adil dalam masyarakat, dan ada kalanya ciri-ciri ini juga dapat dilihat dalam konteks moden di mana wanita harus terikat kepada suami dan harus lemah lembut dan tidak boleh berkelakuan ganas ataupun tidak feminin di luar konteks domestik. Dan syair ini juga menunjukkan bahawa sistem patriarki istana dan juga keterikatan wanita kepada perkahwinan antara kaum dan juga peranan mereka dalam peperangan ada kalanya hanya terikat kepada perkahwinan. Dan ia juga telah cuba untuk memberikan terangan untuk disguise heroin yang telah dikemukakan oleh Mulaika Hijaz, iaitu dengan cara motif ini dapatlah memberi peluang bagi wanita untuk memasuki arena yang maskulin, tetapi juga terhad kerana menegakkan status quo, dan mungkin dengan cara ini juga dapat menghambat cara kita melihat kedudukan wanita-wanita lain. Jadi satu wanita diberikan lebih banyak penekanan daripada wanita-wanita yang lain. Dan darjat iaitu daripada keturunan dan juga kedudukan rumah tangga penting untuk meraih kuasa. Jadi dalam pembacaan teks ini bukanlah kita lihat bahawa ada perkara yang kita lihat salah atau betul, atau bahawa disguise hero ini merupakan motif yang baik atau tidak, tetapi juga dapat melihat dengan cara terperinci bahawa mungkin disguise hero dapat memberikan agensi kepada seorang wanita, tetapi wanita-wanita yang lain juga dapat mungkin tidak dapat agensi yang sama atau kerana kedudukannya terhambat dan kedudukannya makin menurun dalam konteks istana itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Suraya, satu pembacaan yang jarang juga kita dengar. Jadi akhirnya begini, kita serung ya, pujilah ya, Siti Zubaidah ni antara wirawati lah ya yang menjadi ideal ya. Tapi akhirnya juga dia untuk menjadi heroin itu dia sendiri mesti menjadi lelaki, ya kan? Itu kan satu ironi. Dia tidak boleh sebagai perempuan seadanya dia itu, ya kan? Kalau nak jadi lebih bagus jadi seperti sampai dia harus menyamar, ya. Dan malahan dalam terungkap dalam syair ini adalah juga sisi patriarki itu juga ada, ya. Bagaimana juga harus menerima kudrat bahawa perempuan
harus menerima poligami juga. Nah, jadi artinya idea-idea dominan itu juga banyak terselit dalam karya seperti ini. Ya. Dan bukan syair ni sajalah, banyak juga syair yang kemarin saya rasa kemarin sebuah karya perusahaan hikayat yang telah dibentang oleh Cik Huda juga mempunyai nuansa yang sama. Ya, di ujung-ujung itu kalau kita lihat pasti terselit idea dominan yang ada dalam masyarakat dalam sesebuah karya itu. Jadi sekarang bagaimana kita nak membacanya? Ya? Kalau kita baca selapis, kita angkat dia sebagai wirawati. Baca betul-betul, rupanya bukan. Ya? Nah, begitu juga sekarang kita beredar juga masuk ke dunia zaman moden pula. Ya? Pembentang kita yang terakhir, Saudara Wan Huzairi, akan membicarakan seorang tokoh penulis perempuan yang sangat menarik, ya, mempunyai yang jarang disebut malahan, ya. Adibah, ya, Adibah Amin. Adibah Amin adalah seorang penulis, juga seorang wartawan, ya, seorang boleh saya sebutlah, ya, aktivis yang telah banyak menghasilkan karya dari umur beliau kecil sampailah ke akhir hayat beliau. Gigih menulis, tetapi sayangnya juga jarang kedengaran. Dan kita beruntung hari ini Saudara Wan membelik-belik, kebetulan Adibah Amin juga asal Johor Bahru, Wan Huzairi asal Johor Bahru. Saya rasa Saudara Wan dengan semangat bangsa Johor mungkin mahu berbagi berkenaan dengan bacaan beliau tentang Adibah. Ya, silakan Saudara Wan. Alhamdulillah kita sudah sudah ada nih, ya. Baik, full screen Saudara Wan. Okey, baik. Silakan Saudara Wan. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih pada penganjur dan juga Dr. Azhar Ibrahim, ya, yang begitu banyak stamina-nya kalah saya untuk hadir daripada satu forum ke satu forum. Itu memang perlu saya pujilah kerana semangat kegentarannya. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang Adibah Amin. Bukanlah satu tesis baru ataupun teori baru, cuma berkongsi pembacaan daripada hasil tulisan beliau dalam buku-bukunya. Dan ini mungkin berkesinambunganlah daripada pembentang-pembentang sebelum ini, seperti mana Cik Suraya bentang tadi, Ahala dan juga Hikmah, yang mengkedepankan juga isu wanita dalam masalah kontemporari. Kita tak boleh lari. Memang kita hidup dalam zaman orang kata moden, tetapi kita bawa lagi masalah yang lama itu ke moden. Jadi maksudnya ia tidak selesai. Jadi perlukan perungkapan, penjungkir balik, kita perlu memikir ulang apa yang terjadi. Jadi Adibah Amin adalah satu figure yang menarik untuk kita kaji. Baik, saya mulakan dengan kutipan daripada Kartini, ya. Dengan sepenuh hati saya benarkan bahawa perempuan menjadi sokong guru peradaban. Bukan kerana perempuan yang dipandang cakap untuk itu, melainkan kerana saya sendiri sungguh yakin bahawa perempuan dapat menimbulkan pengaruh dan akibat yang besar dalam hal membaikkan mahupun memburukkan kehidupan. Perempuanlah yang paling banyak dapat membantu memajukan kesusilaan manusia. Mengapa saya memetik Kartini? Kerana pada dasarnya penulisan Kartini dan juga Adibah Amin hampir sama, iaitu kedua-duanya mengeluarkan semangat pemberdayaan. Ya, memang kritikan berlaku, memang mahukan perbaikan, tulisannya sangat tajam, tetapi tidaklah memaksa-maksa, ya, ataupun memarah-marah. Tetapi Adibah Amin dan juga Kartini sepertinya kalau bagi saya membaca itu ada sentuhan keibuan begitu. Saya tidak tahu mengapa, apa rasanya, tapi sangat lembut tetapi cukup tajam masuk ke dalam hati. Jadi itu yang saya fikir, ia sama konteks, mungkin lain tempat tetapi konteksnya sama, iaitu mahu memperjuangkan semangat ataupun kehidupan wanita ke arah lebih baik. Tetapi bukan wanita sahaja yang diperjuangkan, kerana apabila kita memperjuangkan masyarakat kelompok wanita ataupun kelompok yang tertindas, ia akan merangkul sekali kelompok-kelompok lain termasuklah lelaki, kerana dalam era itu penindasan itu berlaku dalam pelbagai mata, bersilangan. Jadi itulah antara tulisannya. Jadi kenapa dia harus dibaca? Kerana kita akan dapat mengambil iktibar atas kritikan yang disinggung, buku yang telah ditulis tahun lama dahulu. Jadi kita boleh ulang kembali membaca dan lihat apakah konteks itu dan apakah kesinambungan ataupun perkembangan masalah yang ditulis oleh Adibah Amin ini sehingga ke hari ini. Saya fikir begitu.
Baik, sebelum kita pergi ke tulisan-tulisan beliau, jadi ini adalah antara sedikit latar sosok beliau lah yang saya sempat terangkan. Dan yang pertama, namanya Khalidah Adibah Amin, lahir pada 1936 di Johor Bahru, seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Azhar. Yang pertama daripada ijazah pertama beliau adalah daripada Universiti Malaysia di Singapura, ya. Kemudian mendapat ijazah sarjana muda sastra dan disambung diploma pendidikan. Dan saya difahamkan bahawa latihan ilmiah pertama beliau semasa sarjana muda itu adalah mengenai Ahmad Lutfi on Education and Freedom of Women. Jadi dari sini kita dah tahu ke mana arah pemikiran dan gagasan idea beliau. Ya. Jadi beliau menjadi pendidik dan yang menariknya beliau adalah sezaman dengan Anisa Birin, Khatijah Hashim, Kasim Ahmad dan Syed Hussein Ali. Yang ini kita rasa memang sangat-sangat zaman selepas merdeka ataupun pasca merdeka ini sangat-sangat ketat ya idea mereka, perjuangan ataupun pengeluaran ideologi penulisan yang begitu teguh. Pernah menjadi wartawan, jurnalis di Akhbar New Straits Times dari bahagian kolonial Melayu. Kemudian pernah jadi penasihat kepada majalah Jelita lah, dan akhirnya beliau pernah mendapat anugerah termasuk Anugerah Sastra Johor dan wafat pada 21 Julai 2010. Sedikit. Baik, seterusnya. Okey, baik. Yang seterusnya kita akan pergi kepada penghasilan karya. Banyak karya beliau, tetapi saya mengambil yang penting lah. Antaranya yang pertama adalah karya fiksyen. Beliau adalah penulis fiksyen. Banyak antaranya Bangsa Tulen tahun 1950. Kemudian Seroja Masih di Kolam tahun 1968. Kemudian Tempat Jauh Lagi Dikenang tahun 1983 dan yang terbaru adalah This is the End of the Rainbow yang diterbitkan oleh The Phoenix Press tahun 2006. Itulah yang paling terbaru yang mengenengahkan tentang isu nasionalisme. Agak menarik dan sangat kritikal ya ketika kita membaca novel itu. Kemudian saya sambung. Okey, untuk karya esei beliau pun juga sama, tidak kurang hebatnya kerana banyak yang kutipan saya mengambil daripada karya esei beliau, sangat banyak penulisan beliau. Antaranya As I Was Passing, ini antara buku yang sangat-sangat perlu dibacalah untuk mengenali Adibah Amin kerana ini adalah catatan daripada beliau dalam bentuk esei kolumnis ya. Jadi lepas tu ada Glimpses, Cameos of Life dan Hidup Seribu Liku, Kuala Lumpur tahun 1982. Selain daripada penulisan fiksyen, non-fiksyen, beliau juga ada membuat beberapa terjemahan, antaranya adalah yang palingnya ada Harvest But a Thorn, karya Syah Nur Ahmad, Ranjau Sepanjang Jalan. Saya rasa itu karya yang menarik, kemudian diterjemahkan pula untuk meluaskan pembacaan adalah satu langkah yang sangat strategis. Baik, kita akan beralih kepada gagasan idea beliau. Gagasan idea yang apa yang cuba dibawa. Baik, sebagai seorang wanita, Adibah Amin tidak tinggal diam kepada kerosakan, kepada permasalahan ataupun kepada penindasan yang berlaku. Dan beliau juga tidak tinggal kritikan tanpa ada alternatif. Itu yang menariknya. Kerana beliau menulis sambil memikirkan apa yang perlu diperbaiki. Jadi, beliau mengeluarkan beberapa gagasan yang digelarkan sebagai wanita baru. Ini antara gagasan wanita baru lah. Kalau Syed Hussein Alatas ada konsep Melayu baru misalnya. Macam juga Rustam Sani tapi dalam konteks tulisan Adibah Amin, beliau mengenengahkan konsep wanita baru. Bagi saya konsep wanita baru itu saya pecahkan kepada 3, iaitu yang pertama perhatian beliau adalah terhadap diskriminasi terhadap wanita. Gagasan wanita baru yang pertama harus menyedari tentang diskriminasi yang berlaku terhadap wanita. Itu yang pertama. Jadi diskriminasi ini boleh berlaku di banyak tempat, sama ada di rumah, di tempat kerja ataupun di mana-mana. Kerap kali wanita dianggap sebagai kelas kedua, dan tanpa diberikan premium khas buat mereka dan bertindak sebagai pelengkap sahaja. Maksudnya segala keputusan kebanyakannya itu dikongkong dan akhirnya dia akan dilengkapkan sebagai pelengkap. Itu yang digelarkan Adibah Amin sebagai tokenisme. Jadi kat sini benarkah menganjurkan soalan, benarkah wanita telah mencapai taraf sama rata dengan lelaki? Gaji sama masih belum dilaksanakan sepenuhnya.
peluang diambil kerja, peluang naik pangkat masih jauh berbeza. Walaupun sukar orang hendak mengakui kenyataan ini, wanita masih dihukum kerana tugas kewanitaannya. Jadi dia kata tokenisme yang macam saya sebutkan tadi juga masih wujud. Wanita dilantik ke jawatan itu, badan ini semata-mata sebagai apa? Sebagai pelengkap. Tidak boleh membuat keputusan sepenuhnya dan juga tidak dapat menyumbangkan buah fikiran. Dan ini adalah sebuah satu kerugian. Seterusnya daripada gagasan itu, Adibah Amin menjelaskan, sebagai wanita baru mencadangkan supaya wanita tidak tinggal diam terhadap diskriminasi. Berani menyuarakan dan merebut kembali hak yang telah dirampas. Ini yang jelaskan baik secara individu ataupun secara solidariti. Sebab kita tahu apabila kapitalisme mengambil alih tempat, mengambil alih kedudukan dan neoliberalisme juga, ia memecahkan solidariti sesama kita, sesama masyarakat, termasuk juga kelompok wanita yang akhirnya tidak dapat mewujudkan satu suara yang padu. Dan ini telah disuarakan oleh Adibah Amin bahawa bahu menuntut daripada hak diskriminasi boleh dilakukan secara apa? Secara individu tetapi lebih baik secara kolektif. Jadi dia kata wanita baru harus menyorot dan menimbangkan segala diskriminasi dan hak serta merancang langkah-langkah baik secara perseorangan di tempat kerja dan dalam rumah dan tangga sendiri maupun secara kumpulan menggembling suara dan menuntut hak bagi semua wanita. Jadi dia bukan sahaja tinggal diam ataupun tidak ambil tahu. Yang pertama, beliau menyarankan supaya seluruh wanita mengambil tahu. Yang kedua, apabila tahu perlu bertindak. Ada juga yang tahu tapi tak nak bertindak. Tetapi Adibah Amin menyuarakan kita perlu bertindak terhadap diskriminasi ini. Okey, tapi beliau juga menggariskan bahawa perjuangan wanita baru tidak sewenangnya menganggap laki-laki sebagai musuh. Sebaliknya merangkul bersama laki-laki yang sedar, saling bekerjasama untuk menciptakan perubahan. Maksudnya merangkul, kata kuncinya lelaki yang sedar. Maksudnya lelaki yang sama-sama mahu memperjuangkan tentang diskriminasi ini haruslah dirangkul bersama. Jadi kata beliau, wanita baru tidak memandang lelaki sebagai musuh atau saingan. Antara pejuang-pejuang hak wanita yang paling jujur dan lantang suaranya adalah orang laki-laki yang sedar. Lelaki adalah teman seperjuangan dalam membina masyarakat dan dalam membina rumah tangga. Wanita baru dalam bidang-bidang pekerjaan baru dan lama menerima hakikat ini dan menjadikannya panduan bagi segala tindakannya. Jadi bagi saya idenya jelas, iaitu apabila bersatu lebih ampuh suaranya dan lebih cepat mencapai objektifnya setidaknya. Baik, setelah kita tahu idea wanita yang pertama adalah untuk membebaskan diri daripada diskriminasi, kita beralih kepada yang kedua, iaitu gagasan wanita baru beliau. Yang kedua sudah tentu adalah untuk memupuk sifat mandiri yang teguh. Bagi seorang wanita, bagi Adibah Amin dalam tulisan buku beliau As I Was Passing yang saya ambil, saya kutip ini, beliau menjelaskan bahawa wanita baru juga selain daripada sedar akan diskriminasi, tahu juga untuk memupuk sifat mandiri, iaitu sifat untuk berdikari. Jadi dia kata untuk mengurangkan sebagai wanita yang mandiri harus mengurangkan kebergantungan supaya wanita boleh membuat keputusan dan tegas. Dalam contohnya ini dalam hal-hal besar, suami tahu bahawa ia tidak boleh dipermainkan, ia mahu dihormati sebagaimana dia menghormati, ia mahu memberi kesetiaan sebagaimana ia memberi kesetiaan. Jadi jika ia tidak dapat itu semua, ia akan melangkah pergi dengan tenang dan tegas, kata Adibah Amin. Jadi dia kata di sinilah letaknya perbezaan antara wanita baru dan lama, perbezaan sihat yang disebut kemajuan. Maksudnya apabila wanita itu dah tahu membuat keputusan, sudah tahu untuk membuat untuk pergi dengan tenang dan tegas, itu bukanlah satu orang panggil sebagai kegelapan ataupun kemunduran, tetapi sebaliknya adalah kemajuan. Wanita tidak lagi bergantung hidup kepada lelaki baik dalam erti kata ekonomi ataupun kemasyarakatan dan pergaulan. Jadi wanita takut melangkah pergi meninggalkan perkahwinan yang tidak bahagia kerana takut kehilangan taraf isteri di mata masyarakat. Kalaupun tidak kehilangan gaya hidup mewah, maka selama itulah wanita tetap bercorak lama tetapi di bawah telunjuk lelaki. Ini sangat tegas, sangat jelas sifat independen ataupun sifat mandiri yang cuba dibangunkan dalam konsep wanita baru beliau. Baik, seterusnya adalah mengangkat kesedaran politik yang ampuh.
sebagai seorang wanita bagi dalam konteks politik ini bukan parti politik bukan parti A, parti B, parti C, tetapi bagi beliau adalah kesedaran politik itu wanita tidak seharusnya mengalienasikan dirinya dengan politik. Okey, tidak. Contohnya apa? Perebutan wacana, pemusatan kuasa, situasi yang berlaku tanpa melihat secara kritis. Politik itu adalah perebutan segala kekuasaan yang ada. Jadi kalau wacana direbut, budaya direbut, kemudian ditentukan pula bagi Adibah Amin, kita perlu membuat sesuatu. Kita perlu menegakkan hak kita apabila ia diragut dan dirampas. Dia kata bagaimana pendirian seorang wanita baru dalam keadaan demikian. Pertamanya, kalaupun ia tidak mahu masuk politik secara langsung, ia tidak boleh tinggal dalam kejahilan tentang politik. Kata beliau lagi, ada orang berkata politik meresapi setiap liku hidup. Kata-kata ini banyak kebenarannya. Untuk mengundi dengan bijak bagi menjamin masa depan anak-anak dan kehidupan sendiri pun, wanita harus tahu serba sedikit selok-belok politik, sekurang-kurangnya politik negaranya. Untuk jadi penyokong suatu gerakan, seseorang itu harus memahami segi politik gerakan itu, apalagi untuk memimpin sesuatu gerakan. Jadi, jika kita tidak faham, tidak mengambil tahu tentang gerakan politik ataupun apa yang berlaku di sekeliling, maka apa yang kita mahu perjuangkan, kita juga tidak faham apa yang kita kurang bagi Adibah Amin itu. Seterusnya, satu lagi adalah tentang tidak ada artinya kita menjerit minta wanita. Ini ada satu trend. Contohnya macam di Malaysia ada satu trend di mana ada pelambakan mahu suara-suara wanita masuk ke dalam arena politik. Ya, satu sisi baik, tetapi adakah yang dipertanyakan oleh Adibah Amin ini dahulu dia sudah tanyakan, adakah kemasukan itu mengambil kira pemikiran, idea dan jenis wanita apa yang cuba dikedepankan, ataupun ia hanyalah sebagai tokenisme ataupun sebagai pelengkap. Kalau ada yang katakan wanita harus masuk, nanti kata sebagai perwakilan lelaki, wanita sudah pun masuk tetapi ideanya tidak terserap. Ini yang tidak dimahukan oleh Adibah Amin. Bagi Adibah Amin, jika wanita itu masuk, idea juga harus masuk. Jika wanita itu masuk, apa juga haknya juga harus diperjuangkan bersama. Bukannya sekadar masuk untuk melengkapi kuota kemasukan itu. Itu yang jelas bagi seorang Adibah Amin. Jadi yang ketiga, selain daripada mengkritik kelompok dominan lelaki yang mengangkat idea masculinity ataupun idea misoginis misalnya, beliau juga mengkritik tentang sisi-sisi perempuan yang tidak mempercayai kelompoknya sendiri. Ini sebenarnya satu yang jarang kita ungkapkan, banyak kali terlepas dalam pewacanaan. Bagi beliau, wanita juga harus mempercayai pemimpin wanita sendiri. Ada yang kata, sebab dia kerana dia wanita, maka dia adalah lebih lemah daripada lelaki. Baik kita memilih lelaki. Bagi Adibah Amin, kenapa tidak diletakkan premium kepada wanita itu kalau betul benar dia layak? Mengapa tidak percaya? Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Adibah Amin tentang kefahaman politik beliau. Baik, jangan bimbang kalau ada yang kata ini macam bernada menuansa feminisme yang dijelaskan oleh Adibah Amin. Tidak, Adibah Amin tidak menulis tentang wanita saja. Adibah Amin juga menuliskan kritik sosial dalam mata penanya. Antaranya dalam buku As I Was Passing To dan juga buku Hidup Seribu Liku yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Sudah tentu sebagai pemikir ataupun penulis yang organik, kata Gramsci, beliau sedar akan apa yang berlaku di sekeliling dan beliau mengajukan masalah. Beliau tidak bermain teori atas teori ataupun bermain awan atas awan. Beliau menulis dengan realiti masalah yang berlaku. Antaranya apa adalah beliau menjelaskan tentang isu masalah bahasa, kemanusiaan, perpaduan dan juga orientasi agama. Tidak terlepas. Seperti mana Kartini yang saya sebutkan tadi, begitu juga Adibah Amin menyentuh hal yang sama dalam penulisan beliau. Sangat menarik dan sangat mencerahkan. Jadi kita lihat untuk yang pertama adalah tentang kemanusiaan dan perpaduan. Saya tidak dapat nafikan hasil terjemahan beliau dalam buku Sastrawan ataupun Sastrawan Negara. Beliau melihat tentang masalah feudalisme. Macam mana Syahnun Ahmad tulis, begitu juga Chris Mas dan juga Usman Awang, itu juga perspektif yang ditampilkan oleh Adibah Amin. Bagi Adibah Amin, feudalisme adalah sebagai hambatan kepada kemajuan bangsanya.
Kerana pendirian feudal ini akan menarik kemajuan mangsanya ke belakang, bukannya memberikan kemajuan. Ini adalah daripada novel beliau, cuplikan daripada novel beliau iaitu Bangsa Tulen. Kata beliau, kata orang Melayu nak merdeka, seru kalilah dengan bersemangat. Bagaimana nak merdeka kalau kita semua masih tersembah-sembah dan mengata diri kita hamba? Hamba tengku, hamba datuk, hamba tuan, hamba entah siapa-siapa lagi. Jadi tengku dan datuk-datuk itulah saja yang mereka yang merdeka. Kita tinggal tetap jadi hamba. Jadi persoalan ini besar. Siapa yang merdeka? Kita kata kita merdeka tetapi tetap menyembah. Jadi siapa yang merdeka? Mereka atau kita? Jadi adakah merdeka itu sepatutnya untuk semua? Jadi ini antara nuansa kemanusiaan. Saya tidak kata tidak kerana terjemahan beliau itu adalah terjemahan sastrawan. Sastrawan asas 50 itu memang tegas tentang feudalisme. Kemudian apabila dalam sebuah negara yang dijajah, kita faham konsep pecah dan perintah itu melahirkan perpecahan. Ada masalah dengan kesepaduan dan juga perpaduan. Kemudian disambung pula dengan elit yang mahukan beban kolonial ataupun masalah kolonial itu disambung, iaitu masalah perpaduan. Jadi saya fikir Adibah Amin antara penulis yang sedar akan kemeluk perpaduan, dan sedar akan elitnya yang tidak mengerti tentang perpaduan ataupun kurang mengambil tahu tentang perpaduan. Jadi beliau menuliskan beberapa konsep ataupun hujahan perpaduannya dalam ini, antaranya dalam novel beliau yang boleh dibaca ini, We Are Lucky, Syed Samir, partly our parents' attitude, the way they brought us up. Maksudnya dalam menjelaskan isu perpaduan, Adibah Amin menjelaskan juga tentang bagaimana parenting ataupun kekeluargaan itu memainkan peranan dalam mendidik hal perpaduannya. Dan apabila kekeluargaan itu disentuh, maka kita akan menyentuh soal masyarakat umumnya. Bagaimana pemikiran masyarakat itu dibentuk mengenai perpaduan, dan apabila masyarakat itu disentuh, maka kita akan faham bahawa sistem mengenai perpaduan itu masih belum ampuh. Kerana apa? Kerana masih ada yang faham, masih ada yang tidak, masih ada keluarga yang mengajarkan tentang perpaduan, masih ada yang tidak. Jadi ia bukan satu benda yang menjadi pillars ataupun menjadi tiang kepada semua orang faham. Jadi dia kata kat sini lagi, orang kita yang lain orang apa? Dia mempertanyakan. Kata hatiku bertanya, orang mereka yang mana kita, yang mana mereka? Mungkinkah satu hari nanti Yah dan Suim kurangkul dalam satu kekitaan, kata beliau. Sama seperti tulisan Usman Awang dalam puisi-puisi Usman Awang yang mahukan apa? Mahukan perangkulan semua daripada Cina, Melayu, India dalam satu kekitaan. Itu sangat menarik dalam tulisan beliau. Baik, yang ketiga adalah tentang orientasi keagamaan yang tidak banyak. Ada sedikit saja dalam novel beliau yang saya sempat kutip hari ini, yang saya masukkan di sini. Kata beliau apa? Nuansa keagamaan beliau adalah nuansa kemanusiaan. Ya? Bukannya nuansa penghukuman, bukannya nuansa absolute truth ataupun kebenaran absolut yang cuba dibawa. Beliau cuma mahu beliau ketengahkan konsep kemanusiaan, keagamaan kemanusiaan kerana apa? Mahukan keagamaan yang harmoni dan aman. Contohnya ada persoalan kat sini. Baik agama apa dia tanya? Sikh, orang-orang itu Hindu. Ayah Sabit rasanya Hindu. Jadi semuanya nanti masuk neraka, dia tanya. Ini persoalan-persoalan yang besar selalu dipertanyakan. Hanya Tuhan yang tahu, Hanim, rahsia lagi. Tapi aku lebih suka bab ini tinggal menjadi rahsia. Aku sedih bila Busu mengatakan dulu bahawa Bai Janggut, Ayah Sabit serta anak-anak mereka semua akan masuk neraka kelak. Jadi ini adalah satu persoalan besar. Penghukuman bukan dalam penulisan di beliau. Beliau tidak memasukkan konsep itu ke dalam tulisan beliau. Malah beliau membawa idea kemanusiaan dalam. Ini seperti bagaimana yang tadi kita dengar Senugu Mira di Indonesia dan juga bagaimana Gus Dur yang selalu Gus Dur tuliskan dalam buku-buku beliau. Baik, seterusnya bahasa dan pemikiran. Jadi yang ketiga, yang terakhir ini tentang bahasa dan pemikiran, saya fikir Adibah Amin adalah seorang penulis yang bilingual. Langka, boleh menulis dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tetapi beliau amat gemar menulis dalam bahasa Melayu. Ini catatan beliau dalam ASEAN Week yang sempat saya kutip. Kata beliau, saya cinta akan bahasa Inggeris. Anda boleh membuat apa-apa saja dengannya. Saya suka akan bahasa yang tidak kemas, yang tidak kemas, peraturan-peraturan yang tidak tegar. Saya juga tidak kisah tentang ejaannya yang gila.
Saya tak nak pembaharuan untuk bahasa itu. Sudah tentu kesemuanya bergantung kepada bagaimana bahasa itu digunakan. Bahasa itu boleh bersifat penogah yang menggerunkan. Bagaimanapun, saya masih lebih cinta akan bahasa Melayu. Apabila saya menulis sesuatu dengan mendalam, ia ternyata ditulis dengan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, saya hanya menulis dengan cara yang tidak serius kerana bahasa itu merupakan bahasa kedua saya. Dan saya tidak suka mencuba dengan bersungguh-sungguh. Hasilnya tidak sebegitu baik seperti apa yang dikehendaki. Ini tulisan beliau dalam The Asian Week lah yang saya sempat kutip. Baik, antara kritikan beliau selain daripada bahasa, beliau memang bersetuju bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang ampuh, beliau menulis dengan perasaan. Seterusnya beliau juga menjalankan kritikannya terhadap perumpamaan ya, ataupun perumpamaan Melayu yang selalu digunakan. Antaranya apa? Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Bagi beliau apa dalam tulisan beliau, maksudnya lebih kurang beginilah ya. Maksudnya bila kita masuk dalam satu tempat, kita harus mengikut apa yang dikenakan oleh sesuatu kelompok itu. Apabila kita keluar kelompok itu masuk kelompok lain, kita juga boleh mengikut. Kata beliau, ini adalah masalah bagi kelompok muda apabila berdepan dengan masalah ataupun berdepan dengan contohlah korupsi besar ya. Apabila kita masuk, kita ikut konsep masuk kandang kerbau menguak. Maksudnya kalau orang itu mengambil rasuah, ikut sajalah, kita tidak perlu kritikan. Jadi peribahasa ini telah membungkam kritikan dan juga pembaharuan ataupun peneguran yang ke depan. Jadi ini bagi beliau ada satu masalah. Satu lagi adalah nak makan kalau tidak di atas kepala. Ini lagi satu masalah bagi beliau adalah ini adalah menunjukkan apa? Semangat patronage, semangat feudalisme ataupun semangat tuan hamba, tuan dan juga hamba dan juga parasit yang akhirnya apa? Merosakkan dan juga mencalarkan maruah manusia. Jadi beliau kata perlu hati-hati dalam penggunaan perumpamaan kerana ia ada pengaruh ideologi yang secara tidak sedar telah menyingkirkan semangat kemanusiaan. Baik, penutupnya, maaf kerana saya ambil masa panjang sikit, merupakan seorang penulis yang tegas, ya, tepat dalam menyampaikan gagasan serta kritikan. Di satu sisi, awalan bicara tanpa menekankan secara eksklusif. Maksudnya penulisan beliau tidak menekankan disiplin secara eksklusif, tetapi keluar masuk sempadan, ya, macam mana Edward Said selalu katakan ataupun Mungi Wationgo yang selalu memberi satu pandangan. Jadi gerakan beliau tidak perlu menunggu gerakan feminisme, tidak perlu ada gerakan besar-besaran feminisme, tetapi memikirkan terus masalah yang berlaku, kemudian beliau menulis dan menyampaikannya dengan tegas, telus dan estetik. Itu saja. Jadi saya rasa itu yang terakhir. Terima kasih saya ucapkan. Baik, terima kasih Saudara Wan. Ya, saya rasa setelah agaknya pun merangkul ya apa juga yang telah sebenarnya dibicarakan dari awal ya, daripada Cik Hikmah, ya, dari Saudara Ahlan dan Suraya, kita dapat lihat di sini bahawa ada penegasan yang sangat khas di sini. Kepedulian kita waktu membaca karya sastra itu ujungnya di mana, nak dibawa ke mana. Ya. Jadi adalah antaranya adalah mengapung permasalahan yang ada dalam masyarakat, mengkritik ya mana yang telah disampaikan atau dipesankan sama ada disejajar atau tidak, dan kemudian akhirnya adalah membawa satu alternatif. Ya, pembacaan bagaimana yang kita perlukan. Ya. Jadi saya rasa setiap satu daripada pembentang kita telah sangat-sangat baik menyumbang pagi ini, membuka cakrawala pembacaan kita, juga bagaimana membaca karya sastra itu. Ya. Saya rasa sini yang sangat penting. Bukan saja kita mempunyai pendedahan dan minat pada sastra, tetapi cara bacaan itu yang sangat penting. Jadi akhirnya kita tidak terikat dengan formalisme yang agak jenuh, tidak terbuai dengan postmodernisme yang muluk-muluk grandios, tetapi tidak berangkat pada yang bumi, ataupun pembacaan yang moralistik, ya, moralism, ya, dengan panic moralismnya, menuding-nuding ya pada orang lain itu salah begini-begini, tapi tidak pernah melihat apakah konteks, struktur dan sebagainya. Ataupun sekadar membaca hanya untuk membuktikan teori A, B dan C. Itu juga sama samdau lah kalau orang Melayu panggil, ya. Ya, sama ya tak ada jalan ujungnya sebenarnya, ya. Jadi teman-teman, begitulah saya rasa potensi yang ada pada karya sastra kalau dibaca dengan baik. Dan alhamdulillah saya rasa teman-teman kita di sini punya potensi untuk membangunkan, ya. Setiap satu dari anda
Ayuh bangunkan dan moga-moga dapat menyumbang kepada bagaimana kita membangun pembacaan dalam masyarakat dan akhirnya juga menyumbang kepada bagaimana para penulis di hari muka juga terinspirasi dengan kritikan-kritikan seperti